Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan mengenai matrices ya. Matrices, jadi kita start dengan subtopik yang pertama iaitu matrix order ya, ataupun peringkat bagi matrix. Baik, pertama sekali mari kita lihat beberapa bentuk matrix yang biasa kita jumpa di dalam topik ini. Misalnya nombor 1, nombor 2 bentuk macam ni ya, nombor 3 dan juga nombor 4. So jadi setiap matriks A, B, C dan D yang kita nampak dekat sini boleh kita susun mengikut peringkat masing-masing. Jadi setiap ini ada mempunyai peringkat yang berbeza. Jadi apabila kita membincangkan mengenai peringkat, order bagi matriks tersebut, dia merujuk kepada bentuk yang macam ni. Nampak tak? 1 darab 3. Ini kan? So yang ni pula 3 darab 1, seterusnya ini dan ini. Jadi yang pertama ini, 1 ini dia merujuk kepada baris. Ya, baris yang keberapa? Ada berapa baris? Semacam ni. Contohnya macam ni kan? Matriks A ni ada berapa baris? Ada 1 baris kan? Ini baris ya. So bila 1 baris, maka dia 1. Macam contoh yang matriks B ni pula ada berapa baris? 1, 2, 3. So oleh sebab ada 3 baris, sebab itulah yang pertama ini adalah 3. Yang C pula ada 2 baris dan D pula ada 3 baris. Sebab itu sini 2, di sini 3. Okey, jadi peringkat ini dimulai dengan baris dan diikuti dengan lajur. Lajur ni yang ini ya, yang ni. Ini lajur 1, 2, 3. Yang ini ada 1 lajur. Ini ada berapa lajur? 1, 2, 3. Ada 3 lajur. Ini ada 1, 2, 3 lajur. Okey, so yang baris adalah yang horizontal ni baris, bilangan baris. Yang vertikal macam ni adalah lajur. Jadi kena ingatlah ya, kalau kita lihat contohnya matriks C ni kan, kita start dengan baris. Baris ada 2 baris, ada 3 lajur. Sebab itu kita katakan matriks C ini peringkatnya adalah 2 darab 3. Okey, so macam itulah. Jadi tandaan bagi matriks biasanya diletak dekat kecil dekat setiap matriks masing-masing. Contohnya matriks D ni kan, macam matriks D ni sama dengan, okey, ini dia matriks dia. Kita tahu peringkat dia adalah 3 kali 3, 3 baris, 3 lajur. Jadi kalau kita nak tulis, kita buat matriks D. Lepas tu yang peringkat itu kita tulis kecil macam ni, 3 darab 3. Jadi ini menunjukkan matriks D itu perwakilan dia adalah 3 kali 3. Okey, itu adalah peringkat ya. Matrix order, peringkat bagi matrix. Baik, seterusnya mari kita lihat pula berkenaan dengan elemen ya, matrix element. Jadi apabila kita sebut matrix element ataupun unsur bagi matrix, dia merujuk kepada setiap nombor yang ada di dalam matrix tersebut. Jadi misalnya macam ni, yang ini matriks A ni kan, negatif 1, 2, 0, 1 dan seterusnya. Ini adalah dia punya elemen dia, iaitu unsur-unsur dia. Jadi seperti yang kita belajar, yang kita dah belajar sebelum ini, macam ni kan. Ini baris, ini lajur. Jadi kita boleh identify, boleh mengenal pasti, boleh denotekan setiap elemen ini dengan perwakilan matriks. Okey, misalnya macam ni. Yang ini adalah, nampak ya? Ini adalah matriks A. Katakan unsur pertama adalah A. A11. A11 ini merujuk kepada baris pertama, lajur pertama. Nampak tak? Ini adalah kedudukan dia, position dia. Ini A, unsur dia, baris pertama, lajur pertama. Sebab itu 11. Okey, contohnya cuba kita ambil A23 ni. A23 ni kedudukan dia adalah pada baris kedua, lajur ketiga. Betul lah kan? Baris kedua, lajur ketiga. So macam tu. Okey, jadi kita dah biasa, kita dah start tahu mengenai baris dan lajur seperti yang kita
fahamkan dalam matrix order ini, kita akan menggunakan apa yang kita faham ini untuk bahagian ini pula. Okey, so jadi contohnya macam ni lah. Contohnya jika kita diberi satu matrix A macam ni, kalau kita nak identify apakah unsur bagi 1, 2. Jadi A12 merujuk kepada baris 1 laju yang kedua. So baris 1 adalah ini, ya. Laju yang kedua 1, 2. Jadi dia akan merujuk kepada nombor 2 ini. So sebab itulah 1, 2 ini merujuk kepada nombor 2. Jadi contoh lain katakan A33 baris ketiga laju ketiga. Jadi A33 merujuk kepada nombor yang ini, negatif 1. Okey, so ini adalah berkenaan dengan elemen. Kita pergi kepada beberapa bentuk matriks yang biasa kita gunakan di dalam satu topik ini. Baik, kita mulakan dengan matriks sifar. Ya, matriks sifar ini senang sahaja, iaitu semua elemen-elemen dia adalah kosong. Okey, kosong. Semua kosong. Jadi kita katakan dia adalah matriks sifar. Ini hanya salah satu contoh sahaja, ya. Yang penting adalah semua unsur ini adalah kosong. Jadi dia adalah matriks sifar. Yang kedua adalah apa yang disebut the square matrix, iaitu matriks segi empat sama. Jadi dalam kes ini kebiasaannya ada dua bentuk sahaja yang kita kerap gunakan, iaitu matriks 2x2, iaitu yang ini. Ya, 2x2 tu bermaksud 2 baris, 2 lajur. Jadi dia adalah square matrix, ya, square matrix. Satu lagi adalah matrix matrix 3x3. Misalnya matrix A ini. Jadi kita ada 3 baris, ada 3 lajur. Jadi ini juga adalah contoh bagi matrix segi empat sama. Okey, ini adalah 2x2, ini adalah 3x3. Yang ketiga adalah matriks perpenjuru ataupun diagonal matrix. Diagonal matrix ini semua elemen dia kosong kecuali pada perpenjuru yang ini. Perpenjuru yang ini ada nilai. Dia bukan kosong lah. Tapi yang lain semua kosong. Jadi dalam kes yang ini kita katakan ini adalah matriks perpenjuru. Okey? Akan tetapi jika matriks perpenjuru ini, yang ini contohnya 1, -1, 3 kan. Tetapi jika yang perpenjuru ini nilai dia 1, 1, 1, maka dia dikenali sebagai matriks identity. Okey, so ini adalah matriks identity. Kalau kita lihat perbandingan di antara kedua-dua ini, matriks identity dia masih lagi perpenjuru, tetapi ciri khas dia adalah 1, 1, 1. Okey, so ini adalah beberapa bentuk matriks yang kita kena tahu, ya, bentuk dia. Baik, kita teruskan lagi dengan operasi matriks. Ya, operasi matriks kita akan melihat dulu yang perkara pertama, iaitu equality of matrix, kesamaan bagi dua matriks. Baik, apa yang kita nampak sekarang ya, di sini kita diberi dua matriks. Satu adalah yang ini, ya. Ini adalah satu matriks. Satu lagi adalah matriks yang ini. Apabila kita bercakap mengenai kesamaan bagi dua matriks, maka matriks yang ini adalah sama dengan matriks yang ini. Oleh sebab dia sama, maka kita boleh bandingkan unsur yang sepadan. Kita boleh bandingkan elemen yang sepadan. Misalnya, elemen yang ini dia setara dengan mana? Dengan ini, betul tak? So 3 sama dengan 3. Q sama dengan Q. Q tambah 1 sama dengan 5. Nampak tak? Okey. So sama jugalah dengan kat sini. Q tolak 1 sama dengan R. 2R sama dengan R. Dan terakhir sekali
P tambah 1 sama dengan Q tolak 4. Okey, so kita boleh bandingkan unsur yang sepadan. Jadi kalau kita lihat matriks ini, jadi kita boleh buat pencerapan. Kita boleh observe beberapa maklumat di mana akhirnya kita boleh mengenal pasti nilai-nilai bagi P, Q dan juga R. Jadi apabila kita nak tahu nilai-nilai tertentu, kita kena bandingkan unsur yang sepadan lah. Jadi kita tengok ya, ada 3 benda kat sini. Yang saya tik warna hijau ni 1, kita boleh bandingkan ya, Q tambah 1 sama dengan 5. Di sini dia ya, dalam kotak warna merah ni, di mana kalau kita selesaikan, kita dapati Q sama dengan 4. So jadi yang warna pink ni pula, yang pink ni, tandaan pink ni, Q tolak 1 sama dengan R. Dekat sini, kotak yang kedua ni. Jadi Q tadi kita tahu kan 4. Jadi kita boleh masukkan Q ke dalam sini, di mana akhirnya kita akan memperoleh nilai R. Dan terakhir sekali yang bergaris merah ini, P tambah 1 sama dengan Q tolak 4, iaitu kotak warna merah ini. Yang ini. Jadi kita tulis dulu yang ini, dan kita dah tahu tadi Q tu sama dengan 4. Kita gantikan Q sama dengan 4 ini ke dalam sini, di mana akhirnya kita akan memperoleh nilai P. Okey. So ini adalah cara kita mendapatkan beberapa nilai yang tertentu jika kita diberi dua kesamaan bagi dua matriks. Macam inilah. Okey, ini adalah nombor 1. Nombor 2, kita nak lihat satu istilah yang dinamakan transpose ataupun transposisi. Okey, apabila kita ingin mencari transpose, kita biasanya kita akan diberi suatu matriks. Misalnya kita diberi satu matriks A katakan. Jadi apabila kita nak mendapatkan transpose bagi A ataupun ditandakan dengan A, nampak tak ada T besar kat sini? Ya, ini adalah stand for transpose, iaitu A transpose. Jadi sebenarnya apabila kita nak mendapatkan A transpose ini, kita boleh menggunakan kalkulator sebenarnya. Okey, ini kita bincang kemudian. Sangat mudah sahaja, kita hanya key in-kan matrix A ini, lepas tu akan ada button transpose, kita tekan dan kita akan dapat jawapan ini. Tak sampai 1 minit pun sebenarnya. Tetapi secara manualnya saya kena tunjukkan juga, apabila kita nak mendapatkan transpose, apa yang perlu kita buat adalah kita akan melakukan penukaran antara baris dan laju. Ya, antara baris dan laju. Baik, lihat contoh ini. Nilai matriks A ini diberi. So sekarang tugas kita adalah untuk mendapatkan A transpose. Jadi nak dapatkan A transpose, kita akan melihat setiap baris bagi matriks A ini. Baris ini 2, 3, 1, jadikan dia laju 1. Baris pertama, kita akan jadikan dia laju pertama. Baris kedua yang ini 1, 2, 0 akan jadi laju kedua. Nampak tak? Ni ya, nampak ya? Dan baris ketiga 0, 1, 3 akan kita jadikan laju yang ketiga. Itu adalah cara kita nak dapatkan transpose bagi satu-satu matriks. Okey, penukaran antara baris dan laju. Ini adalah transpose. Seterusnya kita akan melihat operasi penambahan ataupun penolakan bagi dua matriks. Okey. Jadi apabila kita membincangkan mengenai penambahan ataupun penolakan, memang kita akan diberi dua matriks lah. Jadi kita boleh lihat sini ada 3 contoh ya, ada 3 contoh kat sini. So saya terangkan satu contoh sebab dia mudah sahaja. Kerana apabila kita dua matriks tersebut dia melibatkan operasi penambahan ataupun penolakan, jadi kita akan tambah atau tolak unsur yang sepadan. Ya, yang sepadan. Okey, mari kita lihat. Ini adalah matriks yang pertama, iaitu 1, 0, 2, 2.
Matriks yang kedua adalah yang ini, iaitu negatif 2, 4, negatif 1, 3. Jadi apabila kita nak menambah ataupun nak menolak dua matriks tersebut, kita akan tambah atau tolak unsur yang sepadan. Contohnya, dua matriks ini kita nak tambah kan? Nak tambah, maka 1 tambahkan dengan negatif 2. 0 tambahkan dengan 4. 2 tambahkan dengan negatif 1. 2 tambahkan dengan 3. Jadi apabila kita tambahkan setiap unsur-unsur macam ni, maka kita akan dapat jawapan yang berikut. Negatif 1, 4, 1, 5. Okey, so kita akan tambah atau tolak unsur yang sepadan. So kalau ini kita boleh clear, kita buat satu-satu, maka contoh ini pun sama juga. Ya, dua-dua contoh ini adalah matriks dia, ini adalah matriks dia, dan kita tambahkan unsur yang sepadan, kita akan dapat semua unsur-unsur berikut. Ini dan juga ini ya. Dan sekali lagi, penambahan dan penolakan bagi dua matriks ini pun kita boleh guna kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Tetapi tak perlulah, sebab untuk penambahan ini agak mudah. Cara dia adalah dengan tambah atau tolak unsur yang sepadan. Tambah je lah. Okey, kita pergi kepada perkara yang kedua, perkara yang keempat, iaitu pendaraban skala. Skala ni apa? Skala ni suatu nombor, ya, suatu nombor ya. So cara yang paling mudah adalah kita darabkan ke setiap unsur. Ya, kita darabkan apa-apa nombor yang diberi itu ke setiap unsur di dalam matriks tersebut. Misalnya yang ini, kita diberi suatu matriks A, katakan 1, 0, 2, 3. Jadi kalau kita nak mendapatkan 5A, 5 ni adalah dia punya skala dia. Jadi kalau 5A, bermaksud kita akan darabkan 5 ini dengan setiap elemen ini. 1, 0, 2 dan juga 3. Sebab itu kita nampak yang ini bahagian tengah-tengah ni. Kita darabkan sahaja skala tu, 5 tu, dengan setiap unsur dalam matriks tersebut. Akhirnya kita akan dapat jawapan ini. Ya, 5, 0, 10, 15. Okey, ini adalah pendaraban skala. Dan ini adalah pendaraban matriks. Okey. Baik, sekali lagi, dia sama juga dengan transpose, sama juga dengan penambahan, sama juga dengan pendaraban. Jika matriks yang diberi itu semua elemennya adalah suatu nombor, maka sebenarnya kita boleh menggunakan kalkulator. Ya, kita boleh menggunakan kalkulator dengan syarat lah, dengan syarat semua unsur tu adalah nombor. Sebagai contoh macam ni, kalau tadi kita ada bincang mengenai penambahan, betul? Okey, cuba kita perhatikan nombor-nombor, semua elemen kat sini adalah nombor kan. Bila nombor, ini pun nombor juga, sebenarnya kita boleh guna kalkulator. Akan tetapi jika ada salah satu elemen di sini dia bukan satu nombor, katakan dia adalah P ke ataupun Q ke, so jadi kalau ada P ataupun ada Q, kita tak bolehlah nak masukkan P dan Q tu ke dalam kalkulator, sebab kalkulator hanya boleh baca nombor saja. Jadi kalau ada P dengan Q misalnya macam tu, maka kita kena buat manual macam ni lah. So kena buat manual. So sebab itulah dalam teaching video ini, yang mana kita boleh guna kalkulator, kita boleh guna kalkulator, tetapi jika tak boleh, kita kena guna cara manual. Sebab itu kita kena tahu juga cara macam mana kita nak buat. Baik, kita patah balik kepada pendaraban matriks. Seperti mana yang saya sebut tadi ya, untuk pendaraban matriks, kita akan diberi dua matriks, katakan A, B, katakan macam ni ya, A, B. Jadi jalan yang paling mudah adalah dengan menggunakan kalkulator. Kita tekan mode, kita pilih matriks, dan adalah beberapa cara, langkah-langkah tertentu macam mana kita boleh
mendapatkan hasil untuk pendaraban dua matriks ini. Sekali lagi, kalau kita mahir menggunakan kalkulator, tak sampai 2 minit kita dah dapat jawapan. Right? Baik, tapi saya kena terangkan jugalah cara manual dia. So, ini adalah cara manual macam mana kita nak mendarabkan dua matriks. Baik, saya akan besarkan sikit dekat sini. Lihat ya. Okey. Yang ini ya. Baik, sekarang ni soalan ini kita diberi dua matriks. Kita fokuskan kepada ini ya. Kita fokuskan kepada matriks A dan juga matriks B. Okey, matriks A dan juga matriks B. Kita diberi matriks A seperti berikut. 1, -1, 0, 2, 1, 0. Iaitu ini matriks berapa kali berapa ni? Dia ada 3 baris, ada 2 lajur. Sebab itu matriks ni adalah 3 kali 2 seperti seperti yang kita nampak kat sini ya. Matriks 3 kali 2 ya. Matriks B pula dia 1, 1, -1, 0. Jadi ada 2 baris, ada 2 lajur. Jadi B ni adalah peringkat dia adalah 2 kali 2. Baik, kalau kita nak mendarabkan dua matriks macam ni, kita lihat dekat sini kejap ya. Saya nak tunjukkan. Tadi matriks A adalah 3 kali 2, betul? Yang matriks B pula adalah 2 kali 2. Okey, untuk membolehkan dua matriks ini boleh didarab atau tidak, kita kena pastikan, nampak tak yang ini? Yang dua ni. Dua ni, yang ini, dua ni mesti sama. Nombor dia mesti samalah. Contohnya macam ni, 3 kali 1, ini mesti 1 kali 2. So, yang ini, nombor yang ini mesti sama. Baru kita boleh melakukan pendaraban bagi dua matriks tersebut. Kalau tak sama, kita tak boleh buat. Kalau kita tekan kalkulator juga untuk mendapatkan jawapan, kalkulator akan beri error. So, tak boleh dilakukan pendaraban. Jadi, syarat untuk pendaraban adalah nombor yang ini dengan yang ini mesti sama, baru kita boleh darab. Okey, yang bulat ni apa pula ni? Yang bulat ni. Yang saya bulatkan ni kan? Okey, yang bulat ini adalah jawapan akhir bagi matriks. Ya, jawapan akhir bagi matriks. Maknanya, apabila kita mendarabkan matriks A darab B, matriks yang terhasil peringkat dia adalah 3 darab 2. 3 baris, 2 lajur. Ini adalah jawapan dia. Yang saya bulatkan ni lah. Ini ya. So, kita lihat sekejap jawapan bagi ni betul tak? 3 kali 2 ni. Tengok sini. Ini adalah jawapan last sekali tau. Jawapan last sekali. Tengok ya. 1 baris, 2 baris, 3 baris. So, barisnya 3. Lajurnya 2 kan? So, betul lah. 3 kali 2. So, maksud dia, yang ini adalah peringkat bagi hasil pendaraban A, B tersebut. Boleh ya? Baik, ini adalah cara kita nak tahu dia punya boleh darab ke tidak, dan jawapan matriks tu dalam peringkat dia berapa, peringkat dia berapa, 3 kali 2. Baik, sekarang kita nak lihat macam mana manual, secara manual ya, kita nak mendapatkan nilai-nilai yang ini. Macam mana kita dapat 2, macam mana kita dapat 1, -2, 0, 1 ni. So, setiap satu ni adalah dia punya cara untuk darab, tambah dan sebagainya. So, cara dia adalah macam ni. Saya tunjuk 2 contoh ya, sebab dia akan yang contoh yang lain tu akan follow benda yang sama. Baik, sekarang ni cuba lihat ya, kita nak darabkan matriks AB kan, matriks AB. So, ini adalah A, ini adalah B. Nampak tak kotak-kotak yang saya buat ini? Kita start dengan baris pertama kat sini, kotak warna merah ini. Lepas tu kita untuk matriks B ni kita blokkan setiap lajur ni. So, lajur ni adalah lajur yang pertama, kotak biru. Yang kedua ni adalah lajur yang kedua, kotak warna hijau. Jadi, cuba kita perhatikan cara dia adalah, tengok ya, nampak ya? Nampak tak kotak biru ni? Ya, kotak biru ini kita akan melakukan operasi yang menghubungkan kotak merah dengan kotak biru. Cara dia macam mana? Tengok ya. Ini 1 darabkan dengan 1.
Ya, kena darab ya. 1 darabkan dengan 1. Lepas tu tambah negatif 1 darabkan dengan negatif 1. Itu cara dia. Okey. So saya ulang semula. 1 darabkan dengan 1. Negatif 1 darabkan dengan negatif 1. Di antara ini kita kena tambah. Sebab itu kita ada yang ini. Nampak tak? 1 darab dengan 1 tambah negatif 1 darab dengan negatif 1. Boleh ya? Ini kita boleh kira lah. So 1 kali 1, 1. Negatif 1 darab negatif 1, 1. So 1 tambah 1, 2. Kita dapat 2 kat sini. Okey? Okey. So, ini adalah first part. Part yang pertama. Yang kedua pula, yang kotak warna hijau. Jadi, sama juga macam tadi tu. 1 ini akan darabkan dengan 1 tambah negatif 1 darabkan dengan 0. Boleh? So, kita dapat ni. 1 darab 1 tambah negatif 1 darab 0. Jadi, kita buat sedikit pengiraan dekat sini. Kita akan dapat jawapan berapa ni? Ni 1 tambah 0. So 1 tambah 0, 1. Sebab itu kita dapat 1 dekat sini. Boleh ya? So saya tunjukkan macam mana kita nak dapatkan baris yang ini dengan rajah yang macam ni. Nanti untuk yang baris nombor 2 ini, kamu akan gunakan yang ini pula. Akan guna 02 pula. Proses dia sama macam yang saya tunjuk tadi tu. So dia start dengan apa? Kalau kita tengok ya, kalau untuk yang 02 ni kan. So 0 darab 1 tambah 2 darab negatif 1. 0 darab 1, 2 darab 0. Jadi kita akan dapat yang ini, baris ni. Dan samalah dengan untuk yang baris yang terakhir ini. Proses dia sama dan kita akan dapati jawapan dia adalah seperti berikut. Okey. So, seterusnya adalah penentu. So, kita akan sambung video kita untuk next punya teaching video. So, thanks for watching. Hope you enjoy the video. See you in the next video.